di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada bersama saya Muhammad Syafiq Fadli dalam program Bicara Nasional, live secara langsung dari Komunikasi Barisan Nasional sempena Pilihan Raya Umum yang ke-15 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Di studio kita pada malam ini tak perlu diperkenalkan lagi pun sebenarnya, Datuk Lokman Adam, seorang dah dipanggil selebriti lah Datuk kan, selebriti politik
yang cukup terkenal di seluruh tanah air negara kita bercakap soal politik terutamanya berkaitan UMNO Barisan Nasional, Datuk Lokman Adam, Presiden Persatuan Laskar Cyber Malaysia dan juga mantan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Selamat datang Datuk. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa yang saya pasti Datuk sangat sibuk dengan pelbagai perkara tapi dapat juga meluangkan masa bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Datuk, kita terus kepada perbincangan pada malam ini. Topik hangat yang sering diperkatakan oleh masyarakat dan juga menjadi satu kemusykilan dan juga rasa kurang senang rakyat di luar sana. Laporan dalam satu portal berita mengatakan bahawa kerjasama antara Anwar Ibrahim dan juga Mahathir Mohamad ini adalah satu kerjasama yang mungkin tidak akan berlaku. Dan rakyat di luar sana meragui dengan kenyataan ini. Bagaimana pula Datuk? Adakah Datuk melihat bahawa kerjasama ini akan berlaku ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Pertama sekali saya begitu yakin bahawa kerjasama antara Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim tidak akan berlaku lagi. Kerana saya rasa Anwar sudah sedar kesilapan beliau bila mana beliau telah menerima kehadiran Tun Dr. Mahathir. Beliau telah bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir bagi memenangi pilihan raya 2018. Akhirnya sekali lagi beliau telah dianiaya oleh Tun Dr. Mahathir bila mana Tun Dr. Mahathir bagi mengelakkan berlakunya peralihan kuasa. Mula-mula dia minta hanya sementara tunggu Anwar dibebaskan. Kemudian lagi 1 tahun. Kemudian menjadi 2 tahun dan nak minta 3 tahun. Ketika itu nampak macam Anwar dah mula melawan. Akhirnya saya yakin bahawa Tun Dr. Mahathir lah yang merancang langkah Sheraton sebenarnya. Beliau lah yang telah menghantar Muhyiddin Yassin untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan menyertai kerjasama bersama dengan UMNO dan PAS. Tujuan dia tidak lain tidak bukan bagi saya, Tun Dr. Mahathir tahu bahawa kalau dia nak berkuasa, kalau dia nak mengekalkan kuasa, dia perlu curi daripada kerusi yang UMNO tandingi 122 kerusi itu. Tetapi Allah Ta'ala Maha Berkuasa, akhirnya langkah yang telah dibuat telah menyebabkan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan dan kita lihat Muhyiddin dah selesa dengan kuasa yang dia sedia ada tu. Sudah pastilah dia pun tidak mahu menyerahkan kembali kepada Tun Dr. Mahathir. Kan? Jadi saya berpandangan Anwar tidaklah sebodoh itu untuk sekali lagi ditipu oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau dulu tujuan Mahathir menghantar Muhyiddin untuk bekerjasama dengan kita, dengan harapan kalaulah misalnya 122 kursi yang ditandingi oleh UMNO pada tahun 2018, kalau sekali lagi UMNO bertanding di semua kursi, maka peluang UMNO ketika kita dalam keadaan difitnah, dicemuh dan wujud banyak persangka buruk terhadap Barisan Nasional dan UMNO, kita masih lagi boleh memenangi UMNO saja 54 kursi. Betul. Maknanya kita dapat lebih kurang 48% lebih daripada jumlah keseluruhan kursi yang kita tandingi. Jadi kalau nak dapat dalam keadaan orang dah mula membenci, ketika itu orang membenci Pakatan Harapan ini lebih kerana Tun Dr. Mahathir dan Bersatu terlalu tunduk dengan desakan-desakan daripada DAP. Jadi dah keadaan dah menjadi terlalu parah. Sehingga kan barah kebencian rakyat itu, Mahathir yakin bahawa mereka tidak boleh menang pilihan raya, tak boleh dapat kursi daripada orang Melayu. So dihantarnya Muhyiddin dengan harapan daripada 122 kursi itu, kalau katalah 26 kita bagi kepada PAS, kita ada lagi 96. So daripada 96 ni, kalau dulu mereka bertanding pun, walaupun mereka belum pernah ada kerusi, mereka boleh dapat 55 kursi. Takkan kita nak bagi 20 kursi pada Bersatu, betul tak? Betul. Jadi busuk-busuk pun mungkin mereka akan minta 46 kursi, bagi kat UMNO ambil lebih 50 kursi. So kalau ini berlaku, maknanya belum pilihan raya pun UMNO hanya akan bertanding 50 kursi. Resultnya dah tentu lebih buruk daripada tahun 2018. Betul. Jadi bila gagal rancangan ni, saya yakin rancangan ni ialah supaya selepas pilihan raya
Kalau dulu mereka ada 13 kursi pun, mereka berjaya meyakinkan PH untuk bagi dia jadi Perdana Menteri. Bila Muhyiddin bentuk kerajaan melalui pintu belakang pun, Muhyiddin hanya ada 6 kursi. Satu kursi lepas tu lari pula. Pergi ke Syarudin, Dr. Syarudin. Pergi ke Bersatu. Lagi 16 kursi dia curi daripada UMNO. Lagi 9 kursi daripada PKR. Campur dengan bebas. Dia ada 31 kursi. Kita ada 42 kursi ni PN. Tapi kita bagi dia juga jadi Perdana Menteri. So bayangkan kalau kita bagi dia 46 kursi. Kalau dia minta kursi Perdana Menteri, boleh tak kita tolak? Demand lagi tinggi lah. Kalau kita tolak, kita insist kita nak jadi Perdana Menteri, sudah pastilah dia akan bawa kursi ni pergi ke PH. Kalau katalah BN dan juga PAS, begitu juga dengan Bersatu dapat 126 kursi, 22 kursi. Semua kursi menang. Maknanya PH ada lebih kurang 100 kursi. Campur dengan 46 kursi tu, mereka tinggal cari lagi PAS 2 orang pun cukup lah. Dia dah boleh bentuk kerajaan dengan 2/3 majoriti. So, sangat bahaya. So, rancangan mereka, Alhamdulillah, Allah Ta'ala punya kuasa. Kita bersama dengan Bersatu. Dalam keadaan mereka tekan kita, tikam belakang kita. Alhamdulillah, terbongkar segala ni. Dah nampak dah. Mereka dah nak mula bekerjasama dengan PH. Muhyiddin pun dah mula cakap. Nasib baik kita sedar awal. Nasib baik kita tak mengagihkan kursi kita bersama dengan mereka. Kalau tidak, kursi ni akan dibawa pergi ke PH. So, walaupun begitu, kita punya nasib baik. Kerana pemimpin-pemimpin PH ini semua gila kuasa. Muhyiddin dah rasa jadi Perdana Menteri, nak rasa buat kali kedua. Kan? Mahathir dah rasa jadi Perdana Menteri 2 kali, nak rasa buat kali ketiga. Anwar sudah pastilah dah lama jadi PM tepi. Mestilah dia nak jadi PM yang betul. PM tengah ke? PM tengah. Jadi bila gagal curi kursi daripada UMNO dengan pengagihan kursi yang dijangkakan boleh dicuri daripada kita, mereka hari ini cuba nak curi daripada sebelah Anwar Ibrahim. Sebenarnya dari segi perbincangan, PH ni dah hampir settle. Pengagihan kursi antara PKR, PAN, DAP dan mungkin ada sedikit diallocate kepada muda. Kawasan-kawasan yang dulu DAP bertanding, ada ramai pengundi Melayu. Mungkin kali ni kalau letak lagi, susah. Jadi dia mungkin letak satu fronting DAP versi Melayu lah. Saya anggap DAP versi Melayu, iaitu muda. Ini mungkin boleh menarik seperti mana kita tengok di negeri Johor, Setiausaha Agong dia dulu kan, yang perempuan tu. Setiawangsa Amira Aisyah. Amira Aisyah. Yang telah berjaya memenangi Wangsa something like that. Kan? Ya, Wangsa dia berjaya memenangi. Sebab apa dia menangi? Bukan kerana populariti muda tu saja. Bukan kerana kursi tu memang kursi muda. Kursi tu kursi DAP. Diberikan kepada muda. Kawasan tu memang Chinese area. Sudah pastilah sedikit undi Melayu yang dulu menyokong Pakatan Harapan. Ramai dah sedar. Tapi ada sedikit yang dapat ditarik dengan meletakkan calon daripada orang Melayu. Ini strategi mereka. Jadi sekarang ni bagusnya, Anwar sudah pastilah takkan bagi kursi yang dia dah agihkan tu, takkan nak bagi pada GTA. GTA pula dalam tu sudah ada Ibrahim Ali. Sudah ada berjasa. Kan? Kalau mereka nak kerjasama. Itu sebabnya bila Mahathir cakap ni, dia cakap dulu, dia fikir kemudian. Ni masalah dia. Bila dia cakap dulu, dia fikir kemudian. Dia cakap dulu, lepas tu dia kena bambu dengan Ibrahim Ali. Ibrahim Ali tak nak kerjasama dengan DAP. Betul tak? Ya, betul. DAP lagilah tak nak kerjasama dengan Ibrahim Ali. DAP lagilah tak boleh kerjasama dengan berjasa kan, dengan image yalah, Aminuddin antara orang yang menjayakan kita punya ISET, bantahan ISET, perhimpunan ISET dan sebagainya. Jadi ini akan mendapat satu tentangan daripada dalam GTA sendiri. Keduanya, PH pun berapa kali nak kena tipu. Ya, betul. Betul tak? Dan sudah pastilah jumlah kerusi yang akan diberikan kepada GTA itu terlalu kecil. Kan? Dan sebenarnya ialah
niat sebenar Mahathir hanya nak mencuri pula. Dia dah tak dapat curi daripada tu. Dia harap dia dapat curi kursi PH. Kan? Yeah. Sebab hari ni, kalau kita tengok laporan risikan yang saya terima, PAS sendiri sudah mengkategorikan bukan hanya Jerlun, Langkawi pun sudah jadi kawasan yang bakal dimenangi oleh BN daripada Wakil UMNO. Baik. Ya. Datuk nampak macam optimis bahawa Anwar tidaklah sebodoh itu untuk ditipu kali kedua. Ya. Tetapi sejarah menunjukkan Ya. bahawa Anwar telah pun dikhianati oleh Mahathir ketika mana dipecat ketika dahulu. Ya. Dan beliau masih percaya kepada Mahathir pada 2018. Mungkin kerana pada perkiraan perhitungan Anwar, mereka memerlukan Mahathir untuk menang pada PRU 2018. Sebab itu dibawa katanya 10% undi Melayu daripada UMNO boleh dicuri oleh Mahathir. Dan mungkin itulah juga formula yang dilakukan perhitungan oleh Anwar untuk kali ini. Dia senang je. Ketika itu, orang tak tahu Mahathir ni. Ketika itu, orang fikir Mahathir sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang pernah mempunyai pengalaman 22 tahun memerintah. Kan? Maka orang mengharapkan bila mana Mahathir masuk menyertai Pakatan Harapan, menyertai gerombolan pembangkang ini, mengepalai pula sebagai pengurusi, mereka merasakan bahawa peluang untuk mengambil alih kerajaan itu cukup kuat dan sudah pasti ada strong government, good governance. Ada seperti mana yang mereka wawarkan sebelum pilihan raya, nak menjadi seorang pemerintah yang bersih, tidak ada rasuah, tak ada salah guna kuasa. Tetapi mereka diberikan 22 bulan. 22 bulan ini sudah cukup. Saya menjangkakan 2 tahun untuk kita kerjakan kerajaan Mahathir ni. Kan? Tetapi 6 bulan. Rupa-rupanya 6 bulan je rakyat dah mula membenci Mahathir. Kan? Apatah lagi bila sudah menjangkau 100 hari. Dalam tempoh 100 hari itu, janji 60 hari pun mereka tak boleh tunaikan. Kalau kita tengok perdebatan antara Datuk Seri Tajuddin dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah kata mereka tak boleh tunaikan janji sebab baru 22 bulan dah dijatuhkan. Mereka boleh kata, okey, daripada 60 janji yang mereka tawarkan itu, bolehlah 60 janji itu tak boleh ditunaikan kerana ianya mengemakan masa 5 tahun untuk melaksanakan semua. Kita pun tahu memang dia orang punya strategi macam dulu di Selangor pun, apa yang dia buat, benda yang murah, contohnya bagi air percuma 20 meter padu kan. Ini very cheap, RM11.40 je kos dia. So benda yang murah ni dia bagi dulu rakyat. So dah nak dekat dengan pilihan raya, lagi 2 bulan barulah announce talian bebas tol kalau ada jalan berlubang yang menelan belanja besar. Baru dia laksanakan. So at the end of the day, memang banyaklah benda dia buat. Kan? Tetapi persoalan dia, dalam janji manifesto 60 tu, dia ada janji 100 hari. So apa jadi dengan janji 100 hari tu? Janji 100 hari tu, yang kita nampak jelas yang mereka laksanakan, hanya satu. Iaitu dihapuskan GST. Dan akibat daripada penghapusan GST tu, akibat daripada kita kehilangan pendapatan yang berbeza. Contohnya 2018 kita collected lebih kurang 18 bilion. 2014 18 bilion kita collect. 2017 kita berjaya collect 44.3 bilion. So beza tu 26.3. Setiap tahun dia lebih kurang dalam 4 bilion naik. Jadi di situ saja kita hilang kurang-kurang satu tahun 4 bilion. 30 bilion. Kalau kita tengok 26 sebelum tu kurang 3.9 2016 kan, 3.9 juta dia punya bilion perbezaan. So setiap tahun lebih kurang 30 bilion hilang. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak kehilangannya. So akibat daripada kehilangan tu, bukan hanya janji tak dapat ditunaikan, apa yang Datuk Seri Najib dah bagi tu, bantuan awal persekolahan, bantuan itu, bantuan ini, BRIM daripada 6.8 bilion yang boleh dapat manfaat pada 7.1 juta keluarga dikurangkan kan. Lepas tu klinik rakyat satu Malaysia ditutup. Banyak benda terpaksa ditutup. So benda ni sepatutnya kita kena bagi rakyat faham. Kita kena bagi rakyat faham. Jadi pada ketika itu memang betul nama Mahathir ni harum. Boleh lagi dijual sebab orang kenang jasa lama dia. Tapi
segala keburukan yang dia buat zaman 22 bulan dia memerintah, orang lupa dah jasa-jasa dia. Itu sebab bila dia bertanding buat kali pertamanya, memperkenalkan calon-calonnya di Melaka. Pilihan Raya tak ada, sebelum di tu. Johor. Di Johor, Dia Melaka dia tak letak calon. Betul. Masa tu dia berada di luar, dia ada otak sikit Tapi berbanding dengan anak dia. Dia pernah cuba di PRK tak salah saya. Dia Pokok. dia gunakan lambang petai, pokok petai, petai, pokok petai, ha. dekat Tanjung Malim. Itulah satu kesilapan. Lepas dia belajar daripada kesilapan tu, dia tak bertanding, tak meletakkan calon di Melaka. Kerana Mahathir ni cerdik sikit daripada anak dia. Dia tahu kalau dia letak calon di Melaka, orang boleh nilai kekuatan dia di Melaka, sudah pastilah dia takkan ada peluang untuk bertanding di peringkat persekutuan. Di PRU ke-15. Tapi masa dia dalam IJN tu, anak dia sudah silap buat pengumuman. Lepas tu, umumkan pula 42 kursi dia nak bertanding. Last sekali apa jadi? Pengurusi Perhubungan Negeri Johor, ahli parlimen saya ni, Seri Gading. Kan? Dia pun dapat 400 lebih undi. So, 42 kawasan Dewan Undangan Negeri yang mereka bertanding, semua hilang deposit. Tapi saya ucap terima kasih kepada Tuan Dr. Mahathir kerana telah menyumbang 210 ribu ringgit dalam bentuk deposit pilihan raya kepada SPR. Okey, mungkin pejuang dan GTA ni tidak lagi relevan kepada rakyat kerana mereka sudah kenal siapa Tun Mahathir dan kegagalan beliau. Tetapi bagaimana pula dengan kerjasama Anwar dan juga Muhyiddin? Kerana Muhyiddin Yassin ni nampak beria-ria kebelakangan ini, walaupunlah pendekatan yang dia nak buat dalam kemah besar itu mungkin tak dipersetujui oleh PAS. Saya nampak sekarang ni bukan hanya Mahathir tidak akan bekerjasama dengan Anwar, kerana Anwar pun sudah cerdik sikit, takkan kena membiarkan dirinya diperbodohkan. Tapi saya percaya pilihan raya akan datang ni, Mahathir juga tidak akan bertanding. Walaupun dia dah membuat kesilapan. Dulu anak dia buat kesilapan. Lancang mulut telah mengeluarkan kata nak bertanding 42. Tapi sekarang ini, Mahathir lah dah silap buat kesilapan. Dia sudah mengumumkan dia akan bertanding di kursi parlimen. Dah ada pula acara angkat ikrar apa semua. So, hari ni saya tengok Marina Mahathir sedang berusaha melalui kawan-kawan media dia untuk memujuk Mahathir supaya tidak bertanding. Dah malu sebenarnya. Dah tahu dia akan kalah di Langkawi. Jadi sekarang ni mereka ni sedang berusaha untuk mencari jalan untuk menunjukkan seolah-olah Mahathir dipujuk. Menutup kemaluan. Supaya Mahathir dipujuk supaya tidak bertanding bagi menutup kemaluan dia. Itulah sebenarnya. Jadi begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Saya pun tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin telah pergi ke rumah Anwar Ibrahim kali pertama. Kali pertama. Kemudian kali pertama ni pendedahan eksklusif ni. Ni nak beritahu lah. Pergi ke rumah Anwar. Masalah Muhyiddin ni, langkah pertama pun dah salah. Dia cakap, you dah lama dah nak jadi Perdana Menteri. Tapi orang tak nak you. Kau dah lah pergi rumah orang. Dia pergi rumah orang. Dia cakap macam tu kat Anwar Ibrahim. So, kenapa tak kali ni you bagi peluang saya jadi? Padahal kalau saya jadi Anwar Ibrahim, engkau dah jadi Perdana Menteri. Dan you are now considered as the most failed Prime Minister. Betul. You should allow me to be the Prime Minister. Bagilah peluang kat aku pula. Aku belum pernah berasa. Aku dah duduk PM tepi lama kan. Tapi malangnya. Itu satu benda yang menyebabkan Anwar piss off lah. Anwar pun cakap. Dia kata apa buat bos kau datang sini cakap macam ni kan. Lepas tu saya dapat maklumat bila mana kawan kita Anwar Ibrahim, Amiruddin, dia telah pergi ke Australia. Dan dalam masa yang sama, Hamzah juga pergi ke Australia. Maknanya bukan Muhyiddin lagi yang menjadi negotiator. So, dah ada orang lain yang negotiate. Saya nampak jalan tu buntu juga. Sebab Anwar masih lagi mengharapkan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan juga Muhyiddin pun mengharapkan untuk menjadi Perdana Menteri. DAP takkan terima kerjasama dengan Muhyiddin ataupun Bersatu. Sebab mereka menganggap bahawa Muhyiddin ni traitor. Mereka menganggap Muhyiddin ni pengkhianat yang telah menyebabkan mereka ni hilang kuasa. Sedang syok enjoy jawatan Menteri Kewangan walaupun jahanam ekonomi. Tetapi hari ni mereka ada dana yang cukup. Kita pun tahu dia bawa balik daripada Hong Kong ni kan.
Balik dengan macam-macam kan. Maklumat semua sampai. Jadi maksudnya tidak akan berlaku combination atau coalition antara parti-parti yang akan bertanding Tidak dengan akan Barisan berlaku. Nasional. Sebelum pilihan raya tidak akan berlaku. Dan mereka tahu mereka akan kalah jika begitu. Dan mereka perlu mencari satu formula terbaik. Saya nampak formula mereka ni lebih kepada Post-election. kita lawan dulu lepas election. Itu sebab dalam kerangka strategi PAS dia sendiri tidak menolak kemungkinan untuk kerjasama post-election. PAS pun macam tu juga. Kalau itu berlaku, maka rakyat ditipu. Kerana rakyat memilih parti-parti politik itu. Boleh dikatakan begitulah. Jadi rakyat di luar sana perlu faham bahawa sekiranya mereka memberi Itu sebabnya saya nak beritahu bahawa kenapa kita mengundi sekali 2018 akibat daripada silap mengundi kita dapat 3 Perdana Menteri. Kerana kita telah mengundi untuk membiarkan musuh-musuh politik yang berpakat mentadbir negara. Ini silap besar. Saya nak beritahu rakyat Malaysia kena kembali memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional sudah berada dalam persada politik tanah air. Kita dah memerintah 61 tahun sebelum kejatuhan kita pada tahun 2018. Dan kita ada satu pasukan yang kuat, kita ada satu pasukan yang berpengalaman. We know how to manage this country. We know how to manage our economy. We know how to manage our rakyat. How to govern, macam mana nak jaga kaki tangan awam. Macam mana nak pulihkan kedudukan ekonomi kita yang dalam keadaan tenat ni. Macam mana nak ringankan beban rakyat akibat daripada inflasi, akibat daripada tahun depan ni kita ada satu masalah besar. Kita akan berhadapan dengan stagflation ataupun stagnant inflation menjelang Julai. Kemudian kita ada masalah shortage of food, kekurangan bekalan makanan. Peperangan antara Rusia dan Ukraine pun akan menjadi lebih parah dan boleh menyangkit pada negara-negara yang pro kepada mana-mana negara ni. Kan? So keadaan akan menjadi lebih teruk pada tahun depan. Kalau tidak diberikan mandat penuh kepada Barisan Nasional yang membolehkan Barisan Nasional memerintah, kalau boleh dengan 2/3 majoriti, maka apa juga bentuk gabungan yang mereka buat, selain daripada gabungan Barisan Nasional, ianya akan menjadi gabungan yang bermasalah. Punca masalah hari ini, kita sampai 3 Perdana Menteri ni, bila mereka berbelah bagi. Tak solid. Ada yang tak percaya dengan fitnah-fitnah ke atas Barisan Nasional macam sekarang ni, apa yang berlaku di TikTok, apa yang berlaku di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Melambak Pakatan Harapan kembali menyinar dengan fitnah-fitnah dia. Kita tengok Tora datang lagi. Dah lama Tora menghilangkan diri. Kan? Tiba-tiba dia datang sekali dengan Nurul Izzah yang dah mengumumkan kan, saya meletakkan jawatan kerana saya tak boleh terima Pakatan Harapan menipu dengan janji-janji. Hari ini dia bertanding lagi. Hari ini dia masih nak berikan harapan palsu pada rakyat. Kerana dia nampak peluang bapak dia untuk kembali memerintah tu ada. Walaupun bapak dia pun hari ini sudah ada lagi janji-janji. Kejap lagi mungkin kita boleh kupas. Post election coalition, gabungan selepas pilihan raya ini, kalaulah berlaku akan menyebabkan kita ulang sejarah 2018. Sebabnya Pakatan Harapan ada Anwar Ibrahim, GTA ada Mahathir, Perikatan Nasional ada Muhyiddin. Mereka tiga-tiga orang ni nak jadi Perdana Menteri. Jadi kalau kecualilah kita pindah perlembagaan ada 3 Perdana Menteri dalam masa satu masa, barulah kita akan stabil. Soalnya Datuk, bagaimana mereka nak boleh menjanjikan kestabilan untuk rakyat? Okey. Saya nak beritahu jangan ulangi kesilapan 2018 kerana kita tukar sistem demokrasi kita. Dalam erti kata lain, kalau demokrasi mestilah majority rules. Kaum yang memenangi paling banyak kursi memerintah. Tetapi kita tengok bila kita berbelah bagi, ada yang undi BN, ada yang undi PH. Yang mana tak tergamak undi marah dengan BN kerana terpedaya, dia tak tergamak undi PH kerana dalam tu ada DAP, dia undi pula PAS. Betul. Sekarang ni pula dah ada pula GTA. Sekarang ni dah dah ada Perikatan Nasional. Jangan sesekali kita buat undi kita ni kan selain daripada Barisan Nasional ataupun PH.
Kan? Sebab kalau kamu undi selain daripada BN atau PH, mereka ni, yang lain ni, umpama kita merosakkan undi kita. Ya. Kita bagi undi pada mereka, pada PN, mereka tak akan boleh memerintah. Tetapi undi yang kita berikan itu akan menyebabkan BN tak cukup kursi untuk memerintah. Betul. Akibatnya nanti dapat pada PH. Bila dapat pada PH ada jumlah kursi yang tinggi. Dan dengan jumlah kursi yang tinggi itu, mereka boleh bekerjasama dengan parti-parti yang menang kursi kecil. Ini yang berlaku pada tahun 2018. Kita tengok, for the first time, kalau sebelum ni majority rules, 2018 sejarah wujud, bila mana parti yang menang 13 kursi jadi Perdana Menteri. Ya, betul. Bila dia nak jadi Perdana Menteri, memang tak boleh. Sebab Anwar menang 49 kursi. Bersatu hanya 13. Jadi, DAP memberikan sokongan kepada Mahathir. Bila DAP beri sokongan kepada Mahathir, umpama telur Mahathir itu dipeganglah oleh DAP. Barulah 13 campur dengan 42, jadi 55. 55 tu lebih daripada parti Anwar Ibrahim. So, jadi, apa saja yang DAP nak, Mahathir tidak boleh kata no. Mahathir tak boleh kata no. Itu sebab sangat tidak sihat kita benarkan musuh-musuh politik berpakat. Mereka ni umpama tidur satu bantal, mimpi lain-lain, agenda mereka lain-lain, kepentingan yang mereka jaga pun lain-lain. Dalam erti kata lain, mereka tak akan sebulu dan akhirnya akan menikam satu sama lain. Dan kita lihat, dah ada bukti. Bila ada kuasa saja, apa yang Mahathir buat? Mahathir curi ahli-ahli parlimen kita. 16 daripada kita. Kemudian bila mereka bentuk kerajaan melalui pintu belakang, sekali lagi mereka curi pula daripada 9 orang daripada PKR. Dan kemudian tambah lagi 4 yang mana yang ada kes Rogol Amar dengan kes Dr. Xavier dengan kroninya yang telah ditahan oleh SPRM dan sebagainya. So benda ni sangat tak sihat. Kita pun ada buat silap juga. Kita cuba memaafkan Muhyiddin Yassin. Akibat daripada memaafkan, kita ingat orang ni bila kita dah ampunkan dosa dia, beri kemaafan kepada dia, malah kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Kita ingat berubah, rupanya lagi teruk. Lagi besar kepala dia. Pemimpin kita pun diteruskan dengan pendakwan-pendakwan yang bermotifkan politik yang berniat jahat dan selective prosecution. So, ini jelas membuktikan bahawa kalau nak Malaysia ni stabil, nak bawa masuk balik pelabur. Nak pastikan lebih banyak kilang-kilang, lebih banyak industri dapat dibangunkan di negara ini supaya lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan, kadar pengangguran diturunkan, pertumbuhan ekonomi dapat dirancangkan semula. Bila negara ada lebihan tunai, kita boleh tambah bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi, bantuan dari segi keselesaan, prasarana dan sebagainya. Kita kena pastikan kita fokus pilihan raya ni apa jadi sekalipun, buat masa ni janganlah tengok kalau pergi tengok Malaysia Kini lagi, pergi tengok Sinar Harian lagi, pergi tengok media-media mereka. Malah kalau boleh dalam tempoh terdekat ni, Google pun jangan pergi search. Sebab Google punya orang, wakil sudah pun berjumpa dengan Fahmi Fazil. Mereka sudah merancang untuk pastikan bahawa bahan-bahan kempen Pakatan Harapan ni akan diletak setiap kali kita masuk top search. Setiap kali kita masuk je search engine Google, mereka punya bahan akan berada di atas. Kau tak percaya, tengok nanti pilihan raya. Kita dah dapat maklumat tentang perjumpaan. Baik, Datuk, kita beralih daripada kemah besar kepada isu Anwar Ibrahim ni. Calon nomad. Sebab Calon nomad. dah ini bukan trend baru. Sebenarnya Pakatan Harapan ni daripada dulu lagi. Mat Sabu tak pernah duduk di satu kerusi. Kit Siang tak pernah duduk di satu kerusi. Betul. Dan sekarang ni Anwar Ibrahim pun nak ikut perangai itu yang sama juga. Daripada Permatan Pauh, mencuba di Kajang dulu tak berjaya. Lepas tu pergi ke Port Dickson. Sekarang ni nak ke Tambun pula. Tambun. Apa cerita? Anak dia pun sama juga. Anak dia pun sama juga. Daripada Lembah Pantai, lari ke Pematang Pauh. Ini sekarang ni nak lari pergi ke ada satu tempat lain. Dia akan pergi. Kemudian Wan Azizah nak tinggalkan Pematang dia Pauh. akan tinggalkan Pematang Pauh. Wan Azizah juga akan pindah. Sebelum tu dia di Pematang Pauh, lari pergi ke Pandan. Sekarang akan pergi ke Gombak. Pergi ke Ampang. Jadi tak apalah. Kita pun tahu masalah dia orang ni ialah mereka ini tidak boleh servis. Kalau dulu dalam kerajaan Barisan Nasional, kelebihan Barisan Nasional ni kita servis.
Malah di Johor kita tengok ada kemungkinan besar ada calon-calon yang dah kalah pilihan raya pun kemungkinan besar akan diberi peluang untuk bertanding balik. Kerana mereka ni walaupun dah kalah pilihan raya, mereka masih jadi YB. Masih lagi menjadi yang berkhidmat. Yang berkhidmat. Itu kelebihan calon-calon daripada Barisan Nasional. Kerana walaupun mereka kalah, orang masih datang minta bantuan dengan dia, dia pun masih tolong. Contohnya macam dekat belah-belah Sekijang sana saya tengok kawan-kawan saya yang dah tak jadi YB pun bila banjir mereka pergi tolong. Kan? Jadi ini akan menyebabkan mereka ni akan berhijrah. Setiap kali pilihan raya, Abdullah Sani pun berhijrah. Kan? Kita Tapi pun dah tengok macam Lim Guan Eng apa semua sekali. Itu masalahnya. Kerana rakyat tak belajar melalui kesilapan dia. Kan? Sepatutnya rakyat dah tahu dah trend mereka ni. Setiap kali pilihan raya, lari. Setiap kali pilihan raya, lari. Sekejap kat sana, sekejap kat sini. Kan? Jadi kalau kita dah tahu mereka ni selalu lari, maknanya kita hanya mengundi mereka untuk mereka bercakap di parlimen. Jangan haraplah mereka akan berada di dalam kawasan mereka. Jangan harap mereka akan balik menziarah Ada tu. orang yang sakit dan Dia sebagainya. Sebelah sekali dia jogging, kutip sampah tepi pantai. Itu ada juga. Ada yang tembak cicak apa semua. Itu pun dah nak lari pergi Sepang balik kan. Tapi tak apa, kan? Cuma saya mencadangkanlah saya mencadangkan. Sebenarnya ada solusi. Kita tak nafikan bahawa sebenarnya kalaulah pemimpin-pemimpin utama Pakatan Harapan pemimpin utama Pakatan Harapan, dia tahu dia tidak boleh servis kawasan mereka. Jadi kemungkinan negara ni memerlukan satu konsep pemilihan wakil rakyat yang baru. Wakil rakyat yang mewakili konstitusi ni ataupun mewakili kawasan parlimen ni, katalah ada 2 atau 22. Kan? Mungkin lepas pilihan raya nanti boleh dicadangkan. Kan? Kalau saya ada peluang, saya nak cadangkan supaya diwujudkan wakil rakyat nasional. Kita ada MP Pematang Pau, MP Pekan, MP Bagan Datuk, MP mewakili kawasan. Tapi kita kena ada MP nasional. Mungkin kita letak 10%. Contohnya. Daripada 222 kawasan parlimen, kita letak 10% wakil rakyat nasional dilantik berdasarkan undi popular. Contohnya, maknanya sebelum pilihan raya, Barisan Nasional menamakan 22 orang. 222 kalau 10%, 22 orang lah. 22 orang senarai calon ahli Parlimen Nasional. Kan? Contohnya macam Presiden Parti. Takkan kita nak expect Presiden Parti jaga kawasan di Bagan Datuk, balik tiap-tiap minggu. Kan? Bila dia tumpukan untuk jaga Bagan Datuk, maka dia punya masa, ujung minggu ni lah, orang buat program, kan? Dia nak dipanggil ke seluruh negara. So, kalau dia tumpukan tiap-tiap minggu balik kawasan, dia akan abaikan kerja dia di tempat lain. Sama juga dengan pemimpin pembangkang. Anwar Ibrahim, itulah ujung minggu, dia nak pergi merata satu Malaysia. Begitu juga dengan Anthony Loke, begitu juga dengan Mat Sabu dan sebagainya. Jadi, mungkin kalau kita adakan jawatan ahli Parlimen Nasional ni. Maknanya kalau katalah undi popular Barisan Nasional dapat 50%. Maka wakil rakyat nasional, calon wakil rakyat nasional nombor 1 sampai nombor 11. 50% automatik menjadi wakil rakyat. Kalau katalah siapa nama PH, mereka mendapat 25%. Maka wakil rakyat nombor 1 sampai nombor 5 automatik menjadi wakil rakyat nasional. Itu perincian yang cukup baik yang kita Jadi, boleh bincangkan tak nanti. payah pening kepala. Pemimpin-pemimpin utama ni nak fikir tentang soal jaga kawasan. Jaga kawasan ni bagi ahli parlimen kawasan jaga. Ya, betul. Tetapi di peringkat nasional, ada ahli parlimen di peringkat nasional. Sebelum kita berakhir, Datuk, sebabnya rupanya dah sejam, Datuk. Sekejap je. Saya rasa kan baru kita mula. Baru saya cakap Assalamualaikum tadi. Untuk yang terakhir, Datuk, kalau kita bercakap soal Nurul Izzah dan Rafizi ni, Datuk, sebab tadi Datuk kata kita nak simpan di penghujung.
4 tahun menghilang tu. Ya. Sebelum tu 2018 macam-macam dicanang kepada rakyat, 4 tahun menghilang, kata nak bersara lah, kata macam-macam lah kan. Tiba-tiba datang pihak 2015 ni, dia muncul semula, Tora datang lagi. Ya. Dan sekarang ni dia menggunakan formula yang sama tu. Ya. Dia menceritakan soal janji, dia bawa formula-formula dia, boleh pulihkan ekonomi itu, ini, bagi ini, begitu. Apa cerita ni? Adakah rakyat boleh lagi percaya kepada mereka ni? Bagi saya lah, Rafizi ni sebenarnya zero lah. Dia seorang accountant. Disebabkan kerjaya dia sebagai accountant ni, dia suka manipulate, dia suka spin seolah-olah semua benda dia tahu. Sebenarnya banyak benda dia tak tahu. Banyak benda yang dia tak tahu. Dan hari ni Anwar dah mula tabur balik janji nak hapuskan tol. 2018 bila mereka masukkan penghapusan tol tu dalam manifesto dia. Pada ketika itu, kan, mereka tahu bahawa nak hapuskan tol ni menelan belanja 380 bilion. Kalau lepas pilihan raya kita tengok, mereka kata bila mereka berjanji, mereka tak tahu implikasi kewangan ni berapa banyak. Itu mengarut. Sebab apa? Bapa tol negara berada di pihak mereka. Pengurusi mereka tu, Tun Dr. Mahathir yang memperkenalkan tol. Dia tahu nak hapuskan tol, kita kena bayar pampasan balik kepada pemegang konsesi tol. Tapi kalau kita ambil duit negara, siapa yang bayar cukai ni? Yang bayar cukai ni rakyat seluruh Malaysia. Orang baling pergi kerja tak lalu tol, tapi orang baling kena bayar tol, bayar cukai pendapatan. Orang Sabah tak pernah nampak tol kecuali dia datang Semenanjung. Tapi mereka juga bayar cukai pendapatan. Orang Lipis pergi kerja pun tak lalu tol. Jadi adil tak kita ambil duit pembayar cukai ni, kita bayar Hapuskan tol. konsesi tol untuk menghapuskan tol. Ini tak adil. Dan kita kena ingat, yang bayar tol mahal ni, tol antara kereta biasa dengan public transport. Mana lebih mahal? Kereta biasa, kereta persediaan, dia punya kadar tol lebih tinggi. Kan? B40, banyak-banyak naik motor. Kan? B40 biasa pergi kerja naik motor. Walaupun mungkin mereka ada kancil atau Myvi kat rumah. Mereka pergi kerja naik motor. Maknanya, BN dah merancang dah. Motor kita bagi free. Tak perlu bayar. Kalau worst case scenario, mereka terpaksa juga naik taksi. Kadar taksi punya tol lebih rendah daripada kenderaan persendirian. Jadi, yang banyak menyumbang tol ni, bayar tol ni, siapa? Kenderaan-kenderaan berat. Lori yang angkat barang, yang bawa trailer. Mereka ni yang bayar kadar tol tinggi. Contohnya, saya dulu duduk Shah Alam, pergi kerja kat Kuala Lumpur. Pergi RM1.10, balik RM1.10. Tapi Alhamdulillah, bila kita ada lebihan tunai, Datuk Seri Najib bila dapat kutip lebih cukai pendapatan, kita hapuskan tol Shah Alam dan juga di Kota Raja. Begitu juga dengan Bukit Kayu Hitam di Johor. Macam-macam. Kita buat walaupun tak berjanji. Begitu juga dengan highway ke Ceras. Jadi, bila kita hapuskan tol, kadar tol paling banyak yang bayar ni ialah trailer, lori dan sebagainya. Lepas tu, dari segi perjalanan, kita mungkin pakai tol untuk jarak dekat. Hari-hari pergi kerja, mungkin Shah Alam ke Kuala Lumpur. Tetapi, lori dan juga trailer ni, mereka pergi long distance. Bukan setakat kadar tol dia tinggi, dia punya perjalanan dia panjang, maka mereka lah paling banyak menyumbang kepada kutipan tol. So, yang bayar tol ni, pemandu lori ke? Pemandu lori memanglah dia kerja dia bayar tol. Tetapi yang bayar sebenarnya syarikat pengangkutan. Bila kita ambil duit pembayar cukai, kita hapuskan tol. Yang dapat manfaat paling banyak ialah syarikat pengangkutan, toke-toke ni. Jadi mana datang adilnya? Itu antara benda-benda yang sangat tak logik yang ditawarkan oleh Saya tak boleh habiskan. Sebab nak kena teruskan juga. Minta maaf kepada floor manager, kita teruskan lagi. Lebih sejam pun tak apa. Begitu juga sebab Anwar baru cakap baru ni, dia masih lagi berjanji soal dia kata, saya akan hapuskan tol, saya akan hapuskan PTPKN. Itu tak masuk akal. Dan dia kata, dulu tak buat sebab dia bukan Perdana Menteri. Sebab dulu Tun Mahathir bagi peluang kepada saya untuk jadi Perdana Menteri kali ni, saya akan laksanakan semua janji-janji Pakatan Harapan. Macam mana tu? Saya cakap terus terang lah, kalau masih lagi ada orang percaya dengan janji Anwar Ibrahim, kita tak boleh nak buat apa. Selamat mencubalah. Tetapi kena ingat, kalau dulu undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Lepas ni undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Kerana kerajaan tidak akan stabil. Hari ni akibat kesan daripada kita bagi peluang kepada mereka mementadbir 22 bulan.
hutang negara ni daripada 686.8 bilion, lebih kurang 50.8% berbanding dengan GDP kita pada tahun 2017. Suku pertama 2018 sudah turun sampai 48%. Hari ini hutang negara dah 64% tau berbanding GDP kita. Dan lebih daripada 1 trilion akibat daripada kerosakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Lepas tu kesilapan kita bagi peluang pula daripada kroni kepada Mahathir Muhyiddin Yassin ni untuk menjadi Perdana Menteri. Bukan setakat kita punya negara makin rosak, hancur, yang swasta pun jahanam. Orang yang bawa Grab, bawa taksi, yang buat perniagaan-perniagaan yang bukan essential services. Mereka tak boleh cari makan sepanjang tempoh 18 bulan. Sekejap PKP, sekejap tak PKP, sekejap tutup ekonomi, sekejap buka. Kan? Hancur. Dan kesan daripada kehancuran ini, saya yakin siapa juga memerintah kali ini belum tentu boleh menyelesaikan dalam tempoh 5 tahun. Saya menjangkakan kerosakan ekonomi yang dibawa oleh dua orang malaun ni, baik Mahathir, baik Muhyiddin Yassin, bapa lockdown negara ni. Ia mungkin menelan masa lebih 10 tahun untuk recover, berbelas tahun. Jadi kalau kita silap lagi buat keputusan, masih lagi kerajaan yang tidak stabil, masih lagi perebutan kuasa berlaku selepas pilihan raya, negara ni akan musnah. Kalau kita lihat satu masa dulu, kita dipandang cukup tinggi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia anggap sebagai Malaysia ni syurga mereka. Kan? Mereka hantar anak mereka sanggup menyabung nyawa, naik tongkang, datang ke Malaysia untuk cari makan. Hari ini kena ingat. Hari ini, orang yang dulu kita pandang rendah hari ini sudah mengatasi kita dari segi sudut ekonomi. Hari ini, orang yang dulu buat kerja kontrak dekat Kuala Lumpur sudah mula kembali bekerja di Indonesia. Sedangkan Indonesia, perkara pertama yang dibuat selepas kegawatan ekonomi oleh Presiden Jokowi ialah dia telah menghapuskan gaji minima. Karyawan-karyawan berdemonstrasi menentangnya. Tetapi terbukti, walaupun mereka ada gaji minima, tetapi disebabkan mereka ada skill workers, mereka dibayar gaji yang lumayan oleh orang-orang yang datang melabur di negara Indonesia. Dan bukti yang jelas ialah orang yang dulu kerja kontrak di Kuala Lumpur sudah kembali. Kenapa mereka kembali? Adakah kerana duit yang ditawarkan di Malaysia ni lebih besar daripada Indonesia? Tidak. Kerana Indonesia gaji mereka lebih lumayan daripada mereka duduk di Malaysia. Setidak-tidaknya sama. Tetapi mereka di sana dekat dengan keluarga. Jadi jangan sampai kalau kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim baik, kepada Muhyiddin baik, kepada Mahathir baik untuk memerintah, jangan sampai lepas ini Indonesia berhadapan dengan masalah tenaga kerja Malaysia. Itu. Betul. Ini bukan mustahil berlaku. Hari ini kita lihat bagaimana tenaga-tenaga pakar kita. Bila mereka belajar di UK, mereka tak nak balik. Bila mereka belajar di US, mereka tak nak balik. Hari ini sepatutnya kita pastikan bahawa graduan-graduan kita kembali bekerja di Malaysia dan mendapat gaji yang setimpal. Dan untuk ini berlaku dan nak memastikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai peluang pekerjaan yang baik, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Jangan rosakkan masa depan anak-anak kita kerana marah tentang benda-benda yang kecil. Contohnya macam hari ini kita tengok antara yang marah. Kita haraplah supaya dalam manifesto Barisan Nasional, kita pastikan bahawa permintaan-permintaan veteran tentera umpamanya. Mereka minta supaya kawan-kawan mereka yang berhadapan dengan court martial, kan? Kalau misalnya seorang peliwat pun boleh dapat pengampunan diraja, takkanlah orang yang kena court martial ataupun masalah disiplin dalam angkatan tentera tiba-tiba hilang pencen dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu diperjuangkan oleh Barisan Nasional. Begitu juga dengan janji-janji untuk memberikan allowance bulanan kepada penerima-penerima pingat tertentu di dalam angkatan tentera. Kita kena pastikan. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita pesan kepada abang-abang tentera ni, jangan kerana marah sangat dengan setengah-setengah orang yang mungkin gagal untuk menjalankan
tanggungjawab dia untuk menjaga pasukan veteran Angkatan Tentera ni. Selepas ini Barisan Nasional akan menampilkan 70% muka-muka baru. Dan mungkin muka-muka baru ni lebih peka tentang masalah rakyat, lebih peka tentang masalah veteran Angkatan Tentera. Tapi jangan sampai mereka ini dihukum dan akibatnya anda mengangkat orang yang nak mengiktiraf komunis sebagai pejuang kemerdekaan. Selepas ini, kalau bintang yang dia harap, yang dia dapat, boleh memberikan allowance bulanan kepada dia, jangan sampai bintang-bintang tu pun ditarik dan diberikan kepada komunis. Ya, Jangan silap buat kesilapan seperti mana apa yang berlaku pada tahun 2018. Baik. Datuk, masa mencuburi kita, Mencuburi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Lokman Adam, Presiden Laskar Cyber Malaysia. Satu perbincangan yang cukup panas dan cukup menarik. InsyaAllah, saya rasa kita kena buat sesi round kedua lepas ini, insyaAllah. Tapi satu perkara yang saya sangat tertarik kepada apa yang Datuk Lokman katakan tadi, jangan kita gagalkan masa depan anak generasi kita. Kerana kita sudah pasti untuk membina negara ini, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil demi kemakmuran masa depan kita bersama. InsyaAllah hanya dengan Barisan Nasional. Sekian. Terima kasih banyak-banyak kepada yang terus menonton Komunikasi Barisan Nasional. Teruskan bersama kami sepanjang kempen pilihan raya PRU ke-15 ini. Lebih banyak program-program yang menarik akan kami siarkan buat anda semua agar maklumat yang benar dan tepat untuk anda membuat keputusan pada 19 November nanti. Jangan lupa undilah Barisan Nasional. Sekian daripada saya, Muhammad Syafiq Fadli, BN Coms. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.